Rugi. Rugi, buat lagi. Guys, meniaga, rugi itu pasti. Untung belum tentu lagi. Kena tipu. Welcome to the real world. Kalau kau tak kena tipu, sampai bila pun kau tak tahu macam mana wajah penipu, macam mana tutur kata si penipu, macam mana permainan con man. Bang, kau tahu. Itulah yuran tuition. 100,000 caplas. Inilah yuran tuition saya. Saya belajar, tak apa, saya buat duit lain. Poland bakal menggantikan Indonesia sebagai rakan kerjasama KF21 Borame. Biar betul. Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani perjanjian pada tahun 2010 untuk bekerjasama di dalam program pembangunan pesawat pejuang itu. Tetapi Jakarta dituduh gagal menjelaskan 20% daripada keseluruhan kos pembangunan pesawat itu yang dianggarkan berjumlah $6.67 bilion bersamaan dengan ringgit Malaysia 26.7 bilion. Poland telah pun menyatakan hasratnya untuk terlibat sama di dalam program pembangunan pesawat pejuang generasi 4.5 KF21 Borame ketika Indonesia dan Korea Selatan masih bertelagah tentang soal pembayaran bagi pembabitannya di dalam program itu. Adakah ini menunjukkan terdapat usaha untuk menggantikan Indonesia dengan Poland sebagai rakan pembangunan pesawat pejuang KF21? PGZ yang merupakan organisasi industri pertahanan Poland yang dimiliki oleh kerajaan Poland berkata, pihaknya telah bersedia untuk turut serta di dalam pembangunan pesawat KF21 yang sedang dibangunkan oleh Korea Aerospace Industry (SKY). Ianya telah menambah lagi spekulasi tentang pembabitan Poland di dalam program pembangunan pesawat KF21 pada ketika Korea Selatan dan Indonesia masih lagi bertelagah tentang soal pembayaran. Prototipe pesawat pejuang KF21 itu telah melakukan penerbangan sulungnya pada Julai lepas. Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani perjanjian pada tahun 2010 untuk bekerjasama di dalam program pembangunan pesawat pejuang itu, dengan Jakarta dikatakan akan menerima prototipe pesawat KF21 yang kelima itu. Sebagai rakan kerjasama bagi program pembangunan pesawat KF21, Jakarta bersetuju untuk membayar 20% daripada keseluruhan kos pembangunan pesawat pejuang itu yang dianggarkan berjumlah $6.67 bilion. Ia adalah sebagai pertukaran untuk membina sejumlah pesawat KF21 itu di Indonesia serta pemindahan teknologi. Walau bagaimanapun, kegagalan Indonesia menjelaskan bayarannya telah menimbulkan ketidakpuasan hati beberapa pihak di Korea Selatan yang meminta kerajaan negara itu supaya membatalkan penyertaan Indonesia dan meneruskan program pembangunan pesawat pejuang KF21 bersendirian. Menurut Ketua bagi Agensi Defence Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan, Yom Dong-hwan, kali terakhir Indonesia melakukan bayaran bagi penyertaannya di dalam program pembangunan pesawat pejuang KF21 itu adalah pada tahun 2017, iaitu kira-kira 5 tahun yang lalu. Menurut Yom, Indonesia hanya telah menjelaskan kira-kira 30% daripada bayaran yang perlu dibuatnya kepada Korea Selatan. Media Korea Selatan mendakwa Indonesia telah gagal melunaskan bayaran sebanyak $671 juta bersamaan dengan RM2.7 bilion daripada $1.3 bilion bersamaan dengan RM5.3 bilion bayaran keseluruhan terhadap program pesawat yang dijanjikannya, dengan menjadikan masalah kewangan negara itu sebagai alasan utamanya. Walau bagaimanapun, laporan oleh portal pertahanan Janes pada bulan ini mengatakan bahawa Indonesia telah mula melakukan pembayaran semula selepas 3 tahun. Portal itu mengatakan bahawa 1 November lepas, Indonesia telah melakukan pembayaran sebanyak $6.63 juta bersamaan dengan RM26.52 juta. Spekulasi tentang pembabitan Indonesia di dalam program pesawat pejuang bertambah hangat baru-baru ini ketika Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol melakukan lawatan ke kemudahan syarikat KAI untuk mendedahkan prototipe kelima pesawat pejuang KF21 Borame. Apa yang menarik perhatian pemerhati pada majlis itu adalah kehilangan bendera Indonesia
pada prototip pesawat KF-21 yang kelima itu. Kehilangan bendera Indonesia itu telah menimbulkan persoalan di kalangan pemerhati pertahanan, sama ada ianya disebabkan oleh kegagalan Jakarta melunaskan bayaran yang sepatutnya dibuat sebagai rakan kerjasama Korea Selatan untuk program pembangunan pesawat pejuang KF-21 atau sebaliknya. Mengapa pula dengan Poland? Semenjak kebelakangan ini, Poland telah muncul sebagai pelanggan terbesar sistem persenjataan buatan industri pertahanan Korea Selatan dengan kira-kira $12 bilion bersama dengan RM48 bilion untuk membeli kereta kebal K2 Black Panther, pesawat pejuang ringan FA-50, sistem meriam bergerak K9 dan juga sistem roket Chunmo. Kontrak-kontrak yang diterima daripada Poland telah menjadikan Korea Selatan di antara negara pengeksport senjata terbesar di dunia tahun ini. Saya amat gembira jika kita boleh mengambil bahagian di dalam projek pesawat pejuang KF-21 Korea, kata Sebastian Huawek, Ketua PGZ, sebuah organisasi terbesar ketenteraan dan pertahanan di Poland. Jika kami menyertai barisan pengeluaran untuk komponen KF-21 di Poland, kami akan dapat menawarkan pasaran jualan yang besar kepada jiran kami sebagai sebahagian daripada kesatuan Eropah, kata Huawei di dalam temu bual eksklusif dengan majalah pertahanan Poland pada 29 Mac yang lepas. Oleh itu, buat pertama kalinya seorang pegawai tinggi Poland secara rasmi mengumumkan hasratnya untuk mengambil bahagian di dalam projek KF-21 Korea Selatan. Ianya dilakukan selepas keputusan untuk membeli kereta kebal K2, howitzer K9, pelancar roket berbilang K239 dan pesawat serangan ringan FA-50. KF-21 dan Poland berkemungkinan akan menjadi rakan kongsi penting untuk kemasukan KF-21 ke dalam pasaran Eropah.